Ali Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kita bukalah majlis kita ni dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ahlan wa sahlan semua yang masuk, bagus masuk awal ya insya-Allah. Dan apa ni kita bagilah kepada apa ni Ustazah Halimah untuk meneruskan kelas ini insya-Allah. Dipersilakan Ustazah. Jazakallahu khairan katsira kepada Kak Syakira, pengarah PTQ, dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala ya, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya, rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pada pagi ini dalam Taman Syurga, majlis ilmu dan majlis yang insya-Allah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah izinkan kita untuk bersama dalam usaha untuk mendekatkan diri kita, hati kita dengan Al-Quran. Di sini hujan hujan lebat juga ni. Hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah Allah bagi rahmat atas hujan ini sebab kita nak cerita nanti pasal hujan yang jadi azab. So bersyukur kita atas apa yang kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di saat ini. Jadi usaha kita teruskan untuk terus baca, fahami, hayati dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kerana Al-Quran itu bukan saja kita baca untuk dapat pahala di atas keagungan dan kemukjizatan dan kemuliaannya, tapi juga untuk kita terus menggali, mengaut, mencongkil hazanah-hazanah berharga dalam Al-Quran, kan? Sudah pastinya kita baca pertamanya nak dapatkan pahala, kan? Kemuliaan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu mulia, lafaz-lafaz Allah, kalimah-kalimah mulia, itu sangat mulia. Dan siapa yang melafazkannya, membacanya, maka akan datang kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ini adalah satu anugerah, nikmat, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang harus kita genggam, kan? Sebab kitab Al-Quran itu telah terbuka di hadapan kita, telah terbentang. Maka marilah kita sama-sama merasai kelazatannya, kemanisannya. Okey, insya-Allah. Ahlan wa sahlan sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk dalam program PTQ kita ini. Program ada yang mungkin baru pertama kali, akan Anizam, ada Zira, sesiapa ya, ada. Jadi seperti mana di oleh Puan Syarifah Saad. Syarifah Saad ya. Jadi secara umumnya PTQ ni adalah untuk kita bertahsin, memperbaiki, mempercantikkan, memperkemaskan bacaan Quran kita, sebab itu adalah tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah SWT supaya kita membacanya dengan sempurna. Sempurna itu maknanya mengikut teladannya yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga satu lagi untuk kita tadabbur, seperti mana tadi saya kata, untuk kita terus mengaut, menggali ibrah di sebalik apa yang kita bacakan, insya-Allah. Saya tak dapat tunjukkan, minta maaf, hari ni saya punya laptop rasanya kena hantar ke kedai, tak boleh buka pagi ni, jadi saya tak dapat tunjuk slide-slide, tapi insya-Allah ada bantuan daripada Kak Zah untuk tunjuk ayat-ayat melalui share screen. Sebab saya cadang nak ajar sedikit hukum, masukkan sikit-sikit hukum sebab kita dah hampir setahun lebih. Jadi boleh juga kita pergi kepada hukum, kan. Jadi saya buku ini, boleh nampak tak buku yang saya pegang ni, seperti yang saya sebutkan, saya nak edarkan kepada semua. Boleh nampak tak buku ni, Kak Syah, boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Tak nampak, bawah sangat.
Dia. Okey, sekejap. Boleh? Nampak? Buku ini? Okey. Nampak ke? Tak Okey, saya kena nampak. kejap. Saya kena pergi pada normal kot. Okey. Okey. Baru nampak. Yes. Okey, ini saya akan edar kepada semua yang ada dalam grup ni. Sila bagi alamat kepada saya ataupun pada Kak Syah secara percuma sebab ada yang dah menyumbang. Dan kalau ada nak menyumbang lagi pun boleh saya akan edar pada semua kelas-kelas saya sebagai satu rujukan lah. InsyaAllah yang mudah dan ringkas tapi mudah difahami insyaAllah. Okey, jadi siapa yang dah ada tu boleh, kalau saya kata rujuk muka surat 8 contohnya, boleh rujuk lah, senang kan bila kita bertahsin nanti. Okey, saya nak pastikan kalau boleh semua orang akan dapat buku ini sebagai hadiah yang boleh membantu memantapkan lagi pemahaman kita insyaAllah. Okey, baik. Kita terus pada hari ini ayat yang ayat yang ke-11 Kita lagi Kak Syah? Ayat ke-11 InsyaAllah. Surah Al-Qamar. Okey. Surah Al-Qamar ayat yang ke-11. Berapa Ustazah? Muka surat 529. Muka surat 529. Boleh dapat semua? Muka surat 529. Okey. Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Okey, boleh. Ada nanti share screen daripada Prof Azizah Okey. Boleh? Boleh dapat semua. Okey, dah ready semua. Okey. InsyaAllah kita bertahsin kita mengajilah bertahsin terlebih dahulu dan talaki untuk saya semak bacaan siapa yang sempat lah insyaAllah. So ambil peluang ini untuk baca dan saya semak. Okey, sambil kita sama-sama berbagi bacaan ataupun sebutannya. Okey. Mula ayat 11 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Satu lagi sampai ayat yang ke-13. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Okey. Baik, kita tengok ayat yang ke-11. Fa-fatahna nipis kan? Okey, jangan papa. Itu sebut papa ayah kita kan. Jangan rapat betul-betul bibir. Dia akan jadi papa. Dia ada angin. Dia ada alham kan? Fa. Gigi atas tu ringankan je, tekan kepada perut bibir bawah. Fa. Rasa kan? Fa. Jangan rapat betul-betul bibir tu, dua bibir jadi pa. Tak ada angin. Jadi fa sentuh pada perut bawah. Fa ada angin kan? Fa fatah juga begitu kita dah belajar dulu rumah dia makhraj tu rumah huruf tempat keluar huruf, rumah dia, pintu-pintu rumah yang kita ada huruf hijaiyah yang baru 28 huruf, semuanya ada rumah masing-masing, tempat keluar huruf. Okey, insyaAllah next sesi saya tunjuk slide ni tentang gambaran kan daripada elemen yang melibatkan tempat keluar huruf ni. Jadi bila kita mengaji, kita nak aktifkan semua elemen-elemen yang terlibat dalam penyebutan huruf. Kita tak nak bukan saja tahu nama dia, contoh fa ataupun ha. Okay, kita nak sebut ha ni kan. Ha ni pedas. Bukan tahu saja huruf ha, tahu rumah dia dah tahu dah. Oh, rumah dia pertengahan halqum Ustazah. Tapi sebutnya pun nak kena tahu. Okay, lepas tu nanti kita apply lah dalam ayat itu apa maksud ayat ni pula kan. Apakah mesej dia sebalik. Dia atur-atur huruf ini jadi ayat. Jadi huruf, jadi kalimah. Dia atur kalimah nanti jadi ayat. Okey, dalam bahasa Arabnya. Dan ayat itulah yang menjadi mesej nanti kepada kita. Sebab itu, tak boleh salah sebut huruf. Kita takut
dia akan menyalahi maksud. Sebab Arab ni tak macam bahasa Melayu. Sebab salah ha dengan ha, dia dah urut dah maksudnya lain. Okey, panjang dan pendek pun sama. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bila kita panjangkan Allahu Akbar, dia jadi ada pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Kan jauh bezanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ha nipis. Tapi kalau sebut alham, dia jadi segala kematian bagi Allah. Kan jauh. Kita takut kesalahan yang begitu menyebabkan lari maksudnya, menyalahi maksud dan juga boleh jadi dosa. Kalau kita abaikan sa dengan sa. Okey? Itu sebab kita nak kena belajar. Bukan kata sebab kita fokus pada belajar semua urut aja. Tapi sebab nak pastikan maksudnya nanti menepati. InsyaAllah. Baik. Terus tadi fatahab nipis, ha pedas. Okey, pada pertengahan kom ha pedas. Nah, asalnya mak asli huruf alif sebelum berai atas kan. Tapi kerana dia ada gelombang ombak rindu atas tu, dia bertemu dengan amzah. Huruf mat bertemu amzah dalam dua perkataan yang lain. Maka dia mad muttasil 4 hingga 5 harakat. Okey? Okey. Qaqalah yang sughra, yang nipis. Ringan dia. Okey, boleh? Boleh? Cubalah masing-masing, saya tak dengar. Nanti kalau dah baca baru saya dengar. Bas alif lam syamsiah. Sebab ada sabdu lepas alif lam tu, ada sabdu alif lamnya hilang, itu syamsiah. Bas sin ada sin. Bas sama okey. Kena sedesirkan sin sebab dia huruf safir. Okey? Sebab sin itu diguna 2 kali. Tidak boleh hilangkan satu sin, dia akan jadi maksud lain. Bas sama, contoh bas sama. Dia akan mungkin ada maksud lain. Tak boleh menggugurkan satu sin dia. Tu sebab kena bila 2 sabdu tu bagi 2-2. Bas sama gitu ya. Ibima sama ma. Tapi ini munfasil sebab amzah tu selepas ma huruf amzah dalam satu perkataan. Tadi perkataan yang berlainan. Okey, tapi harakatnya kadarnya sama 4 hingga 5 ma. Tak tahu nama tak apalah. Kan asal nampak gelombang tu panjang 4 hingga 5. Bima atani pemim ma'al gunnah dengung memasukkan. Okey. Imun non mati jumpa ha izhar. Munhamir. Okey. Kalau ada yang dah ada buku muka surat 8. Muka surat 8. Okey, muka surat 8. Kalau tak saya nak tunjuk ni. Kalau Kak Zah ada boleh tunjuk tak dalam slide Muka surat 8 ni kita tengok ada dalam 28 huruf ni hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang hijaiyah 28 tu, dia akan jadi terbitnya izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Okey? Sebenarnya saya nak faham dia tak susah, senang je. Okey, nanti kita belajarkan kemudian. Tu Kak Zah dah tunjuk tu. Nampak kan? Saya pun ada ni. Okey, huruf ikhfa ada 15. Contohkan apa tadi? Tanim pemim. Mim adalah huruf ma'al gunnah. Okey. Idgham ma'al gunnah. Idgham lah. Idgham dipanggil idgham lah. Idgham ma'al gunnah kan. So kena dengung. Tadi apa? Okey, pada kalimah bima imun non mati ha itu huruf izhar. Huruf haqi semua izhar. Haqi. Sebab huruf tu halkum. Huruf alkum tu bila non mati atau tanwin jumpa huruf alkum ni, alif ha, ain ha, ghin kha, dia jadi tak boleh didengung, dijelas, diizharkan jadi kalau ada buku ni nanti semua dah ada, kita akan rujuk senang nak terangkan. Okey, tak apalah sekarang ni kita terus dia dulu. Imun hamil atau Kak Zah ada tunjuk juga dia punya slide tu tentang tu. Tunggu saya bagi saya. Kak Zah dah dapat nampak tak? Tu boleh snap lah kalau ada yang tu boleh snap. Okey, boleh hadamkan nanti. Kak Zah scan buku tu. Okey. Tak sempat nak scan. Tak apa. Ada gambar. Okey. Munhamir. Mir marra tu nipiskan sebab sebelum tu baris bawah. Sebelum ra tu kita matikan dengan tanda sukun kan. Ra, mara, mim ra mati bawah mir. Itu kaedah waqaf. Waqaf di hujung waqaf tu berhenti. Okey, mara mati bawah mir tu sebelum ra tu baris bawah maka dia nipis.
Okey, dia nipis. Okey, kemudian ayat ke-12. Wa fajjarna wa nipis, fa nipis, jim bagi penekanan. Wa fajjar, tekan dulu jim. Wa fajjar, ron tebal sebab sebelumnya baris atas. Wa fajjar, jar dalam bentuk mulut saya. Bukan jar. Jangan hajar, Siti hajar, kejar, itu kejar kita. Kalau bahasa Arab, kita kena sebut fajar. Fajar. Okey, nampak? Terangkat ujung lidah tu. Okey, atau pangkal lidah juga terangkat. Ra tebal. Fajarnal arda uyuna. Dha tebal. Dha uyu'a. Uyuna. Yu dua. Na. Okey, kalau berhenti pada na, dia jadi mat iwat. Asalnya uyunan. Tapi kita fathah tain digantikan dengan satu saja, mat iwat. Banyak kita jumpa kan. Walaili iz saja, mat iwat gantian daripada fathah tain jadi fathah, daripada dua kepada satu diganti, itu gantian iwat, gantian. So jadi uyuna baca dua. Boleh? Tapi kalau sambung uyunau, dia jadi ikhfa. Tanwin berjemput fa. Uyunau faltaqal ma. Ko tebal, ko. Okey, jaga. Qaqiqu. Okey, dia berbeza dengan kakiku, depan sikit. Ko tu betul-betul pangkal lidah. Tekan ke anak tekak. Tekan sikit ataupun ke langit-langit keras. Rasa tekan Qaqiqu. Jangan ringankan dekat situ. Okey. Fal taqal ma, panjang ma sama tadi. Ala okey, pertengahan akum. La, okey, sama ada gelombang. Okey. 4 hingga 5 rakaat. Amring, ni tanwin pekah, ni susah sikit nak sebutnya. Ini ikhfa. Kalau kita rujuk tadi, rajah tadi, tanwin pekah, huruf ikhfa. Bila huruf ikhfa tu tebal, kita kena tebalkan dengungnya. Sebut ri cenderung kepada qaf. Itu kaedah ikhfa. Ikhfa ni maksudnya dia sembunyikan. Sembunyikan apa? Nun. Bukan sembunyi terus. Dia ada istilah dia sembunyikan separuh-separuh. Pertengahan. Cenderung ataupun sama-sama. Bolehlah istilah apa pun. Sama. Sama-sama. Asalnya amrin qadirin kan? Kan jelas non dia kan? Tapi kita bagi dia sama-sama. Kita bagi dia antara nampak dengan tak nampak. Gitu. Okay. Amrin. Okay, dalam masa sama dia cenderung kepada huruf depan dia. Huruf depan dia apa? Qaf. So dah nak sebut qaf, tapi jangan pijak dulu makhraj qaf tu sampai cukup dengung. Sebut ri dulu. Ri satu rakaat dengung. Ring qad. Boleh? Faham? Itu asasnya ikhfa. Sebut dulu ri lepas tu gitu. Lepas tu qaf tu tebal kan? Jangan pijak dulu. Ring kita dah sedia nak sebut qaf. Ring qad. Qala dal surah qad qudir ra tebal nipis juga ujung dia sebab sebelumnya baris bawah. Qudir boleh senyum. Lebar mulut. Okey. Satu lagi. Semua nipis. Wa hamalnahu. Jangan wahamala, lam jangan dilantunkan sebabnya lam itu bukan lantun. Tapi dia ada tawasud, maknanya gitu. Bagi tempoh yang cukup untuk sebut lam, sebab bila saya bertalaki ni, talaki dengan saya dengar selalu lantun tu sebab apa? Sebab dia sebut-sebut dah bergebuk-gebuk sebut non tu depan. Wahamalana, dia dah nampak depan. Nak cepat nak pergi pasar ke, nak masak ke kan, nak cepat. Baca Quran ni tak boleh bergopoh-gopoh. Baca laju boleh, tapi laju yang sempurna lah. Maksudnya macam sebut tu sampai tak jelas tu tak boleh kan. Wahamal, dia ada sifat bayinah ataupun tawasud. Lam, non, ain, mim, ra. Semua ada dalam buku tu. Nanti tunjuk. Kalau lama kan tak sempat pula nak baca kan. Lam, non, ain, mim, ra. Lin, Omar ni huruf pertengahan. Dia pertengahan ni tawasud. Dia tak terlalu melirit atau tak terlalu tertahan. Jadi wahamalnahu ala za nipis keluar lidah. Ti al-wahi wa dusu. Jumpa juga tanwin waw.
ma'al gunnah. Sebut i cenderung kepada waw. Ni waw ni memang masuk. Sebab idgham maksudnya memasukkan. Terus masuk waw. Wadusur. Sur ni tebal. Ra dia tebal. Sebab ra itu sebelumnya baris depan. Ada semua dalam buku ni. Okey. Nantilah kemudian kita rujukkan. Ra sebelumnya baris depan tebal. Wadusur. Mulut saya. Wadusur. Bukan wadusur. Jangan senyum. Wadusur. Okey. Kalau kita dengar qari'ah, yang baca pun kita boleh bayangkan dia punya mulut tu macam mana. Gambaran mulut disebut tu macam mana. Sama ada dia lebar ataupun masam. Wadusur. Dikatakan Syekh Al-Mishari tu bacaan antara bacaan yang terbaik. Kalau dengar dia, insya-Allah dia memang ikut betul-betul. Maknanya bacaan yang bolehlah kita contohi dengar antara bacaan yang terbaik lah. Syekh Al-Mishari. Okey, semua kenal kan? Okey, baik. Kita bagi cuba. Masa terus berlalu ni. Dah setengah jam. Okey, ambil peluang untuk baca. Sama-sama semak dengan segan nak belajar. Silakan. Li cuba ya. Alhamdulillah orang yang ke depan ni. Okey. Sila Li. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fatahna abwabas sama' bima'im munhamir. Tak boleh panjang mir tu. Mir, dia bukan ma'alif li sukun. Mim ra mati bawah mir. Satu je mir. Cuba. Bima'im munhamir. Tadi pada sama tu jangan putuskan tau. Contoh. Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir. Gitu. Kalau tak cukup nafas nak berhenti kat mana? Itulah. Bina sama. Okey, sama. Kalau nak berhenti kat situ lah. Sama. Kena 5 harakat. Jangan pendek. Nafasan. Ya. Okey, ni Mak Muntasir kan. Biasa kita berhenti bukan 6 harakat kan? Ya. Mutasir. Kalau berhenti 6 harakat. Kita berhenti kat sana. Dia panjang. Ya. Boleh berhenti 6. Baik. Ya. 12 ya. Dia tadi nak tarik nafas. Itu saya ajar. Tarik nafas. Jangan lepas lah. Dah tarik. Jangan lepas baru baca. Tarik nafas. Simpan nafas. Wa fajjarnal arda uyuna. Faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Ku. Baris depan muncung. Qadir. Bukan ko. Okey, baris depan. Ala amrin qad qadir. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Okey, alhamdulillah. Tahniah, masya-Allah. Tabarakallah. Ahsan. Okey, silakan. Rebut-rebut ni cepat sikit. Masa berlalu. Okey, tapi betul. So catatlah bila baca tu ada kesilapan tu, catat untuk diperbaiki Yang lain pun sama. Selama ni saya baca macam ni. Itu ni belajar namanya. Bila belajar tu kita tahu ada peningkatan, ada perubahan. Okey? Okey, sebab kita ni bukan baca novel. Novel tak kisah baca macam mana pun. Quran ni dia ada adab-adabnya, kaedahnya. Sebab kita takut salah daripada dosa bila kita tidak baca. Okey, silakan. Cuba Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahna abwabas sama'i bima'im munhamir.
Okey, bagus. Wafat jarnal ardo uyunan. Okey, sekejap Siti. Do tu jangan panjang, satu harakat. Dia bukan mak asli, tak ada alif kan depan dia. Dia tak ada pasangan. Satu je harakat. Berhenti kat uyuna. Nanti nafas tak panjang, tak sampai kan. Okey. Wa fajjarnal arda uyuna. Okey. Wafat jarnal Allah Do. Wafat jarnal ardo uyunan. Do uyuna. Do uyunan. Do uyuna. Do uyuna. Kalau Do satu ketukan. Do uyuna. Do uyuna. Do satu ketukan saja, satu harakat. Do uyuna. Do uyuna. Touch and go. Jangan sembang lama-lama kat situ. Macam kita touch kan. Pergi, tol, touch, go. Okey, jangan tak. Takul ya Ustazah. Okay, boleh. Faltaqal ma. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Okey, pada rin tu bagi dia cuba latih. Kalau belum, latihan lah berterusan dengan sabarnya. Ring, memang ifak ni mencabar sikit. Memang ramai yang kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Kadang-kadang dah jadi tapi ada huruf-hurufnya yang tak jadi. Okay, betul. Ring qad qudir. Amrin qad qudir. Betul Ustaz? Betul. Kalau kau kalah tu pun qad qudir. Qudir. Okey, nanti latih Okey, bagus, percubaan yang bagus. Okey Siti, teruskan. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, siapa nak cuba lagi? Silakan. Okey, sahabat-sahabat, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Okey, alhamdulillah kita bersama Taman Syurga ni. Okey, ambil peluang nak baca. Ni pendek je saya bagi 3. Okey, silakan. Sila Najiyah. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Ha besar. Najiyah ni dia bila berjumpa je dia mulalah berdebar-debar sebab tahu kan dia dengan munhamir sebab jangan pergi ke pedas kat bawah huruf makhraj yang paling bawah sekali dekat pita suara tu atas dada sikit munham macam kita ketawa ataupun kepenatan kan kita akan sebut keluar udara daripada tu suara daripada pita suara kalau pedas tu tu pedas daripada pertengahan sebut je munhamir cuba ambil kalimah tu munhamir okey nanti touch up lagi tu okey teruskan وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Okey, jangan jealous tau. Dia panjang suara orang muda ni. Suara nafas dia panjang. Okey, kalau nafas panjang silakan boleh terus. Okey. Lagi? وحملناه على ذات الألواح ودسر. Okey. Jadi tu je lah. Sebab bahaya sebab bahasa Arab memang dengan ni dia sangat dekat dan memang maksudnya boleh lain. Dengan kita takut tadilah maksudnya jadi lain kan. Nanti kita boleh, kalau saya ada slide, kalau saya ada laptop laptop saya jam, saya boleh tunjukkan beberapa kalimah yang dekat-dekat je. Maksudnya lain.
Okay. Alright. Contoh macam ru'yah, ru'yah dengan ruqyah lain. Kan? Bunyi sama kan? Ru'yah, ruqyah. Qaf dengan ain. Tu maksudnya tak sama. Kita tahu ru'yah kan yang apa ruqyah yang buat apa penawar tu kan. Tapi sebenarnya ada ru'yah dengan ruqyah. Okey. Dia Hamzah ain dengan alif kan? Dia punya tanda. Nanti kita bincang kemudian Okey. Baik, teruskan. Okey, kita terus ayat ni lah. 15 hingga 19. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa kana 'azabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Okey, kita ambil pendek-pendek lah tiga-tiga tapi pendek tak apa. Asal terkesan. Jadi kadang-kadang kita berjalan kan, tak semestinya jauh kan. Kadang dekat je, tapi dekat tu rasa macam bestnya, happening. Kadang-kadang jauh-jauh jalan macam tak best kan. Jadi tak semestinya jauh tu best, dekat tu tak best. Dan tak semestinya yang dekat tu best, yang jauh tu tak best. Okey, baik. Baik, apa tadi? Ayat yang ke 13. Umi Ya, saya. ayat yang ke-14 tu tak baca ke? Betul, Umi. Oh. Sikit. Okey. Sorry, Masya Allah. Ayat yang ke-14 Okey, sekejap. Tajri. Semula semak semula sampai ayat 15. Okey, ni pun. Itulah mata dah umur-umur macam ni kan. Kadang-kadang nak awaskan pun dia juga kadang-kadang tercicir juga. Okey. Itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 13 dulu. Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Okey. Boleh sampai situ dulu. Ayat yang ke sampai 15 Jadi ayat yang ke 13. Okey. Wa nipis ha pedas. Yang ni belum lagi ke sudah ni tadi? Macam dah. 13 dah. Sekarang 13 14 sampai 16 lah. Lagi satu 16. Kenapa saya 16 daripada 14 sampai 16 lagi satu saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tu ayat 17 Tu ayat 17. 16 ni kat tanda yang kuning tu. Okey, 16 Okey. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Okey, sampai situ. Baik. Jadi ayat yang kita nak bedah ni ayat 14 kan? Tajri. Betul? Tajri jim tu qalqalah. Qaf taba jim dal. Qalqalah surah sebab di pertengahan. Jim ni kadang-kadang jarang kita perasan. Sebab jim. Kalau qaf tu dal kita perasan. Tapi jim ni kadang kita tak perasan kan. So perasan-perasan kan lah. Tajri. Ri 2. Ya kosong tu bawahnya sebelum baris bawah sebelumnya mad asli. Tajri bi'a. Okey, Okey, sebutan ain dialirkan. Yunina jaza. Okey, tadi 4 hingga 5 harakat. Kalau sambung, kalau berhenti jaza 6 harakat. Okey.
Okey, kemudian kalau kita sambung jazaan liman ka. Non mati bekaf. Liman ka. Jangan liman. Non tu jangan dijelaskan. Tu kena disembunyikan, disamarkan. Cenderung kepada kaf. Sebut kaf nipis kan. Mangka. Sebut ma cenderung kepada kaf. Mangkana kufir. Okay, ra nipis. Diberhenti dengan nipis sebab sebelumnya balik bawah. Okey. Terus ayat 15. Walaqad tarak wala ko tebal. Dal tu jangan bunyikan sebab dia tak ada tanda mati pun. Dan dia mutajanisain sebab dal dengan ta tu sama rumah dan sama rumah tapi mahraj tak sama kan. Tapi terus dimasukkan kepada ta. Ta tu ada sabdu kan. Diguna 2 kali lah maksudnya. Walaqad tarakna kaf ada alham tarakna okey 4 ingin 5 kan. A2 ayatau banyak ni ifak dan ma'runah. Tanwin pun fa tau fahal min lam tu jelaskan fahal mim non mati mim ma'runah. Okey mim terus ma'runah maksudnya memasukkan. Maknanya non tu terus masuk mim. Tak ada dah sebutan non tu. Mim, ada mim, non kita tak guna pun dah non. Lidah kita tak guna. Maksudnya teruslah memasukkan. Mim mudakir. Dah tu tekanlah anabru. Okey, lagi satu. Pakai nipis je. Fa nipis. Kai nipis yang sebelumnya huruf atas. Dari atas huruf. Ya sebelumnya baris di atas kan. Fathah sebelumnya huruf lin. Ya dengan waw sebelumnya baris atas. So sebut lembut je. Lembut lunak. Pakai fakana fa nipis ka 2 za nipis azabi bi 2 bayar mati bawah yang tak nampak kan tak perasan ya tu adalah ya kosong tu dalam bahasa Osmani ya kosong sebelumnya baris bawah so 2 harakat azabi wa nuzur nuzur zal nipis dan ra tu tebal wa nuzur baru tebalkan ra tu okey wa nuzur okey satu lagi walaqad okey wala nipis adal qaqalah walaqad sin tu dialirkan diguna 2 kali sin yang pertama alir ada kan huruf safir ada 3 sin zai sad dia kena berdesir itu tajwidnya memang sifat dia berdesir ataupun macam ada buzzing kan ataupun disebut bersweet macam macam suara unggas bila kita sebut tu ataupun balik bila tanda mati dia lagi lah berdesirnya yassarna tebalkan ra yassarnal qur'an qaf tu tebal qur 2 sebut alif sebelumnya hamzah 2 harakat mak badal naliz zik okey zal diguna 2 kali zik kap ada alham zik fahal mim sama kalimah tadi muddakir okey muddakir tu adalah maksudnya yang yang mengambil peringatan okey boleh silakan siapa nak cuba okay, kita ada masa lagi 20 minit ambil peluang untuk baca ramai kita ni ada silakan. Ada Zuraida, ada Kak Yania. Okey, silakan Kak Yania. Okey, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir fakaifa kana azabi wa nuzur. Zal saya tak betul. Betul, tahu tak apa. Perasan sendiri Tapi kita baca Quran ni kena perasan sendiri Jangan perasan yang lain-lain kan. Perasan kita silap, betul tu. Tapi dah tahu, so kena keluar lidah kan? Nipis.
zai dengan zal pun dia boleh tertukar. Maksud kalau kita sebut satu kalimah kadang-kadang zal dengan zai kita sebut dalam kalau bahasa Melayu ni zaitun sama je kita sebut za ke zai, tapi kalau bahasa Arab dia ada ubah kadang-kadang maksud. Okey, cuba. Pakai fakana azabi wa nuzur. B dua pula. Za dah betul tu. Sebab dia dah nampak zal depan. B dua harakat. Nak konsentrate pada zal dah. Itulah, hati-hati. Bertenang kan. Ni. Pakai fakana azabi wa nuzur. Okey. Perfect. Bagus, cantik. Comel kata Kak Azam, comel. Okey, terus. Walaqad Jangan yassar. jangan lebar mulut. Walaqad tarok. Jangan walaka, Kak. Jangan lebar mulut. Walaqad Yassar. Oh, ini yang ni. Okey, sorry. Yang ni ayat betul lah. Sorry. Saya tak nampak ayat atas. Betul. Terus walaqad sarun. Tak mesti ingat. Soalan sebenarnya kecil ni hari ni saya pakai yang kecil. Itu yang nampak. Yasfah al-mim muddakir. Okey. Alhamdulillah. Cuma pada apa tadi terkucil sedikit. Zal. Terkucil kan? Okey, tak apa. Dia packer lah. Bila jumpa Zal. Okey. Silakan nak lagi. Salamah Bu Sri saya ingat Mel. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddaki wanzur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Okey, alhamdulillah. Kita tengok masih nak menyebut tu. Kan? Tu walaupun pendek-pendek kan tapi mencabar. Okey? Tu yang namanya belajar. Bila kita belajar lepas ni dah okey dah boleh sebut dengan baik insya-Allah. Okey, tapi setiap kali kita nak membetulkan sebutan huruf setiap kali itu dapat pahala. Pahala membetulkan sebutan huruf, nak membaiki bacaan dapat pahala. Bukan macam Nobel kita baca 10 kali Nobel pun macam tu je kan atau buku biasa. Tak ada nilainya, tapi baca Quran ni dia lain. Okey. Satu motivasi untuk kita. Terus Assalamualaikum, nak baca Kak Limah. Mariam silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Walaqad yassar salah. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Satu lagi? Kata. Sekejap. Okey. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Okey, alhamdulillah. Okey, seorang lagi sebelum kita beralih kepada seterusnya. Salamah. Kamu tak dengar suara. Salamah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, sihat ya? Okey. Alhamdulillah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir.
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pindah ayat seterusnya walaupun pendek-pendek tak apa ya, insyaAllah. Tapi daripada bacaan, kita dengar bacaan sahabat kita. Dan yang membaca pun lagilah boleh rasakan apa tu, cara sebutannya. Sambil tu, yang mendengar pun dapat dia punya apa ilmu dia, insyaAllah. Okey, kita terus. Nanti boleh ambil peluang baca. Lepas ni boleh. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat Adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sorry. Kita berhenti pada soroy kalau yang tak cukup nafas. Inna arsalna alaihim rihan saru fi yaumin nahsim mustamir. Satu lagi? Yaumi. Ya. Yaumi. Okey. Mi sorry. Mi satu. Okey, bukan min Rihan saru fi yaumin nahsim mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jaz. Kat bawah ada lagi sambungan sampai ayat yang ke 20. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Sadaqallahul azim. Okey. Jadi ayat yang ke tadi 18. Okey, kazzabat kazzal itu ada diguna 2 kali, kap nipis, za nipis. Kazzabat, okey, ada alham pada ta yang mati. Kazzabat okey, kali jaga sebutan ain, do tanwin fa ifa do fa kaifa ka ni 2 harakat nipis. Kana za nipis 2 harakat, bi 2 harakat, bi wa nuzur, nu wa 1 harakat, nu 1 muncung semua huruf yang berdomah. Tanda domah tu tanda macam waw tu namanya domah, ataupun kita tanda baris depan kan. Tidak sempurna sebutan domah itu kalau tidak dimuncungkan. Tak sempurna. Mesti muncung. Wa nu zur, tengok mulut saya kan. Wa nu zur. Okey. Huruf tebal tak muncung. Jangan sebut po, zo, ho. Sebab nak tebalkan kan sebutan dia tak muncung. Kecuali dia baris depan lah. Zu, ku. Okey. Kalau sebutan biasa dia bukan muncung. Okey, wa nuzur. Okey, ra tebal sebab baris sebelumnya baris depan kan diwakafkan dengan ra yang tebal. Okey, satu lagi. Inna non sabdu wajib guna. Inna 4 hingga 5 rakaat lombang ombak rindu tu. Aruk tebal. Arsalna alaihim. Okey. Okey. Sebutan ain jaga. Alaihim. Ni ada susah sikit. Sebut ha cenderung kepada sad. Ni ada saya tak dapat artikan, susah sikit nak sebut tukar, tapi boleh sebut insya-Allah. Ifa. Tanwin, huruf tanwin ifa berjumpa dengan sad. Kak Zah boleh tunjuk tadi apa tu? Slide screen tadi kan. Berjumpa dengan huruf ifa yang 15. Sad huruf ifa yang tebal. So riha, sebut ha 1 harakat kalau di slow motion kan lah. Riha soro. Tu. Baru tekan sad. Riha soro. Sor tebal, sor ra pun tebal. Soro, tu kena tebal tu. Mulut semua. Soro. Boleh? Tu ada kan? Ada dalam slide tu. Huruf ifa. Okey, bila huruf ifa tu tebal, sod, maka dengungnya pun jadi tebal. Okey? Boleh? Satu lagi. Terus fi yaumi, fi 2 yaumi ha dialirkan sin tanwin pemim al gunnah. Fi yaumi
mustamir. Okay, sin dialirkan. Rohawah. Okey, satu lagi. Last, ayat 20. Non mati jumpa ta, non mati jumpa zai. Kena tengok huruf sebelumnya ta kan. Sebut ta satu harakat. Tanzi'un ta. Okay, dan dia dah cenderung pada zai. Jangan tanzi'un, non tu disembunyikan. Ingat sembunyi. Disamarkan. Macam nak sebut non tapi tak sebut. Tu sama-sama. Okey. Dia cenderung kepada zai. Tanzi'un ka'an. Non ada sabdu 2 kali kat situ. Ka'annahum a'jazu nakh. Okey, kha tu tebal. Nakh. Okey, kha di kha yang tempat ni di pangkal halkum kan. Okey. Hujung halkum, hujung. Kha nakh. Lim tani mim banyak hari ni kita jumpa ma'runah. Okey, kalau tengok pada tadi rajah tu ma'runah ada alif ya non mim waw. Ni mim kan, tani mim. Lim non nanti bekaf tadi sekali lagi ifa. Munqair. Jangan munqair. Non tu jangan disebut, disembunyikan. Munqair. Munqair. Okey? Boleh? Baik, nanti kita bagi detail pasal ifak ni. Next sesi kita bagi cerita detail pasal non mati dan tanwin. Okey, ini sebagai pengetahuan asas saja. Okey, silakan. Okey. Sila siapa yang nak baca sebelum ni? Okey. Cuba Sarah. Okey, silakan. Siapa? Anizam. Dia baca rasa. Ya, Anizam. Kejap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat Sa'adun fakaifa kana 'azabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara. Sarsaran fi yawmi nahsim mustamir. Lagi satu. Tanzi'un nasa ka'annahum Ain tu ka'in. Ka'an. Dia terbawa ain dari Ka'an. tak lepas lagi ain dia tadi. Okey, ain bagus dah. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu najlim munqa'ir. Naj ke kha. Kha tu. Titik dia atas kepala, atas bukan bawah. Bukan dalam perut. Kalau dalam perut dia jadi jim naj. Ni nah. Kha titik dia bukan dalam perut. Atas perut. Ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Bagus. Alhamdulillah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Okey, silakan seorang lagi. Siapa nak cuba? Okey. Siapa tu? Okey, Linda silakan. Linda. Okey, daripada nilai. Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat adun pakai fakana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsim mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazuna limun munqa'ir.
Okey, okey, bagus. Tapi kalau boleh cantikkan lagi, sebutan dengan nah, nah, okey. Saya baca. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Okey, satu percubaan yang bagus, Linda. Okey, tapi nanti tandakan, bulatkan. Ambil pensel, bulatkan. Mana yang kena dimantapkan. Ditacap lagi. Ain dengan kha. Okey, kemudian kap tu nipis ka'annahum. Okey, bagus. Silakan. Lagi. Ada yang dah baca pun, yang belum baca pun ramai tu Ramlizal, Zawiyah. Zawiyah nak pergi umrah esok. InsyaAllah, moga-moga kita doakan. Sahabat-sahabat kat sini, doakan semoga perjalanannya diberkati, dirahmati dan dapatnya menyempurnakan umrah yang sempurna. Umrah yang mabrur lah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Ustazah. Doakanlah kami semua di sini sahabat-sahabat semua. Dunia dan akhirat insyaAllah. Nak baca kan Zawiyah? Kali terakhir ni sebelum pergi berangkat esok. Saya ada tetamu Ustazah. Tetamu, okey, sambil ada tetamu sebentar, menyempatkan diri untuk dengar okey, tak apa, it's okay. Dapat berkatnya. Itu semangat tu nak baca, nak ngaji tu. Selalu dia akan mengaji. Okey, silakan yang lain-lain ni. Saya sempat perkenalkan Ustazah ni dekat diorang. Apa dia? Saya perkenalkan Ustazah kat diorang tadi ni dah. Oh ya ke? Tengok live kan? Ya, ada tetamu datang. Okey. Sekian salam pada semua insyaAllah dan ajaklah dia orang kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk join kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas mengaji. Okey, panjang-panjangkan pahala. InsyaAllah salam ukhuwah daripada saya untuk semua. Okey. Okey Ustazah. Okey, silakan yang lain. Satu lagi, ada peluang. Seorang dua lagi. Cepat, nanti kan sekilan tak dapat baca kan. Siapa? Daripada Ganu pun ada ni. Yang baru jumpa baru ni. Siti Zabaidah. Okey. Dah baca Kak Ima? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kazzabat ada sedikit alham itu. Kazzabat. Okey. Kazzabat 'adun. Jangan bat. Okey. Boleh rujuk apa tu kalau yang dah dapat buku tu kan muka surat 77 sifat hams 76 alhams okey buku ni sifat alhams okey dah nampak ke tak ni alhams tu maknanya bila kita sebut tu contoh bila sebut pada atas pun dia ada angin tapi bila dia baris bila bertanda sukun dia lagi hamas tu lebih jelas kazzabat. Selepas bila sebut bila kita sebut urut tersebut selepas tu dia ada terlepas udara ataupun nafas sikit je kazzabat selepas boleh cuba kazzabat kazzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahs. Fi yawmin nahsim mustamir. Fi yawmi nahsi musta'ir. Sekejap. Tanwin pemim tu ma'aguna nahsi mustamir. Mula? Fi yawmin nahsin. Bukan min. Tadi dia macam tanwin kan. Saya pun terbaca. Fi yawmi nahsi mustamir. Fi yawmi nahsim mustamir. Okey, comel.
tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ulang sekali lagi sebab tersekat-sekat tu. Okey. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau kita baca kan tersekat-sekat, silap tu ulang-ulang sebenarnya Allah nak bagi kita pahala kan? Betul tak? Sebab setiap huruf tu kita baca akan dapat 10. Kalau satu ayat tu ada katalah 20 ayat. Kita ulang 3 kali dapat 2 kali 3, 60 pahala. Satu pahala tu 10 kan? Satu huruf alif, lam, mim. Okey? Sebab itu Allah nak bagi pahala, motivasi pada orang yang kita, alhamdulillah kita semua ni dah boleh baca Quran. Ada orang yang mungkin merangkak-rangkak sangat tu pun Allah bagi dia 2 pahala. Bagi yang dah mahir pun dia ada pahala yang tersendiri kan. Okey. Jadi jangan jealous lah. Kalau kata menghafal pun sama. Dia hafal kan sekali 2 hafal dia boleh hafal. Saya ni kan sampai 10 kali tak boleh hafal-hafal. Sebenarnya Allah bagi pahala lah. Kan 10 kali ulang. Contohlah surah senang je. Surah apa? Inna Ataina. Saya tak apa-hafal ni. 20 kali tak apa-apa contoh kan. Jadi orang yang sekali tu dia pahala. Tapi kita Allah nak bagi dia pahala ulang tu. Okay 20 kali. So jangan risaulah kalau kita ulang-ulang kan. InsyaAllah dapat pahala. Okay. Baik. Saya rasa sampai situ dulu. Bagi yang tak dapat kesempatan baca insyaAllah next sesi boleh. Dan boleh kalau nak hantar video voice mail pada saya semaklah insyaAllah direct dengan saya insyaAllah tak ada masalah. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Kita pergi boleh Kak Syah sebab kita ada sesi tadabbur. Kak Syah. InsyaAllah kita teruskanlah kepada sesi tadabbur. Okey, alhamdulillah. Sila. Kita dah baca tadi, moga-moga Allah menerima bacaan kita dan diterima sebagai amal soleh di pagi Sabtu ini insyaAllah. Okey. So kita nak balik pada sesi tadabbur untuk kita terus menggali, mengutip ibrah pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca tadi untuk kita jadikan panduan, jadikan amalan dalam kehidupan. Sebab itu adalah tuntutan Allah dan Rasul supaya Al-Quran itu dibaca, dipahami, dihayati dan diamalkan isi kandungannya. Jadi kita sambung tadabbur untuk siri kali ini melihat ayat yang ke-9 hingga 16 ataupun yang ke-20, tapi saya nak tadabbur tentang tadi ayat mungkin 9 hingga 16 saja untuk hari ini sebab masa yang terhad kan. Okey, kita lihat dulu terjemahan. Okey, auzubillahi. Ayat yang ke-9 atau saya ambil ayat yang ke-10 dulu. Okey. Ayat 10 maka sebelum tu kita tengok sikit rentetan sebelum itu kronologi. Ayat 9 sebelum itu kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan Nuh dan mengatakan dia orang gila. Lalu diusirnya dengan ancaman-ancaman dan sebagainya. Maka Nuh mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang mencurah-curah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap, menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang dibuat daripada papan dan paku ataupun pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan dan penguasaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran ataupun pelajaran? So ayat ke-19, 18, kaum Ad juga telah pun mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. So hari ni saya nak ambil ayat 9 sampai 16 Okey, baik. Baik, ayat yang ke 10 tadi, Nabi Nuh berdoa, mengadu kepada Tuhannya. Jadi kita nak tengok hari ni kisah Nabi Nuh. Saya yakin semua kita dah tahu dah kisah Nabi Nuh kan. Apa yang kita tahu bila sebut Nabi Nuh, kita tahu tergambar kapal dan banjir. Betul? Hari ni kita nak lihat bukan saja siapa dia,
Kita nak terperinci. Bukan saja siapa tapi bila, mengapa dan bagaimana. Okey. Bagaimana ia berlaku kan. Jadi doa itu adalah, kita tahu doa itu satu, selain daripada ibadah, dia merupakan senjata bagi orang mukmin. Okey. Baik. Jadi hari ini sekali lagi saya tekan tadi, bukan kita kadang-kadang dalam baca sirah kan, kita bukan nak tahu siapa saja, tapi siapa pembina kapal dan bila, di mana, bukan kayu tu dibuat daripada apa kan dan sebagainya. Jadi kita nak tahu pembuat kapal, tu dah tahu kan, tapi nak ingat dan faham kenapa, mengapa kapal itu dibina. Bukan saja-saja kapal tu dibina ya. Jadi sebabnya adalah kerana ayat 9 tadi sebab orang yang syirik derhaka kepada Allah dan Rasul. Dan juga menyakiti Rasul Nabi Nuh, lalu banjir itu maknanya satu bentuk balasan azab kepada mereka. Ini yang Allah kata dalam ayat 15 dan 20 yang Allah ulangkan. Allah ulang ayat ungkapan ini. Adakah orang yang mahu mengambil pengajaran. Jadi maka kita tahu kan kisahnya. Sekejap saya tengok dulu. Okey. Jadi dalam ayat ini menceritakan bahawa setelah Nabi Nuh berusia ratusan tahun sungguh-sungguh berdakwah, maka akhirnya Nabi Nuh menyerahkan hasil usahanya dan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan hujungnya tu kepada Allah, bukan maksud awalnya tak bergantung pada Allah. Dia menyerahkan hujungnya pertolongan daripada Allah sebab orang yang diseru itu tetap engkar, tetap mendustakan dia, malah mengejek dia dan bagai-bagai ancaman yang diberikan kepada Nabi Nuh. Jadi artinya di awal setiap usaha kita mohon pertolongan Allah sehingga penghujungnya usaha itu tetap, dan juga permohonan itu juga tetap mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Nuh mengadu tadi, ungkapannya aku telah dikalahkan. Ulama tafsir kata bukanlah maksud dikalahkan kat sini, bukanlah Islam itu kalah, tetapi maksudnya kalah dengan kedegilan dan ketegaran, tegarlah, degil yang tegar orang-orang kafir ini yang tak nak terima seruan, tak dapat dilembutkan hatinya. Sebab yang nak melembutkan hati, yang nak memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 9 tu juga Nabi Nuh digelar Majnun. Kita tahu kan kisah Laila Majnun maknanya kisah gila dalam cinta kan. Ni digelar Nabi Nuh itu gila. Sebab apa? Sebab apa dia kata gila? Sebab Nabi Nuh dia buat kapal dalam musim kemarau, tak ada hujan. Memang nampak pelik kan? Tapi itulah perintah Allah. Allah sedang mengatur sesuatu, sedang merencana sesuatu yang tidak diketahui. Jadi Nabi Nuh pun tak tahu akan datangnya banjir yang besar, banjir yang dahsyat kan. Macam kita kan hujan tak tahu apa ujungnya, Allah bagi banjir yang besar kan. Jadi ada juga yang sindir, Nabi Nuh dapat kerja baru ke ni, kerja apa pula ni, macam pelik kan. Jadi dihina dan disindir dan sebagainya kan. Jadi ayat yang ke-12 tadi kita lihat kan, ayat 11 dan 12. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan ataupun air yang mencurah-curah. Dan kami semurkan mata-mata air, maka bertemulah air dengan meluap-luap dan menjadi bencana yang besar. Jadi dah siap kapal yang dibina tadi oleh Nabi Nuh, maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat, sangat-sangat lebat. Tidak berhenti-henti. Sebelum tu ahli tafsir mengatakan bahawa Nabi Nuh diperintahkan tanam pokok 90 tahun nak dapatkan kayu tu. Kemudian buat kapal juga dalam masa 90 hingga 100 tahun. Jadi satu yang tempoh yang panjang yang menggambarkan satu kesabaran yang sangat tinggi, yang sangat lama kan. Bagi Nabi Nuh, dan jadi pengajaran juga pada kita Jadi Allah sebutkan dekat sini, Allah turunkan hujan, Allah bukakan pintu langit tu maksudnya daripada awan lah. Hujan itu daripada awan. Turun hujan yang mencurah-curah, yang sangat dahsyat lah, daripada atas dan juga daripada bawah. Disebutkan mata air yang menyembur-nyembur. Semua mata air ni pun juga mengeluarkan air sehingga bertemu atas dan bawah tu, hingga jadi satu
azab yang sangat dahsyat. Jadi ini air bukan sebagai satu rahmat, ini air sebagai azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan betapa dahsyatnya kan azab ini kan. Kalau kat reti kat Malaysia ni pun kan baru ni fenomena banjir di negeri-negeri yang ditenggelami air yang sangat dahsyat tu pun dah mengerikan kan, dah menakutkan dan sangat mengisapkan kita. Jadi wajarnya lah peristiwa banjir besar pertama dalam Islam itu dalam sejarah di zaman Nabi Nuh ini mengingatkan kita betapa lemahnya air, sifatnya asalnya dibuat minum, boleh jadi ganas, boleh jadi hebat dan disenjata oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memusnahkan alam ataupun manusia, atau jadi musibah. Jadi satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itulah Allah berkuasa untuk turunkan hujan yang menjadi satu musibah. Asalnya hujan itu adalah rahmat kan, memberikan nikmat kepada manusia kan. Baik, kita tengok seterusnya ayat yang ke-13. Okey. Ayat yang ke-13, kami angkut Nuh ke atas kapal yang dibuat daripada papan dan pasak ataupun paku. Allah, kita tahu kisahnya Nabi dan juga dengan pengikut-pengikutnya yang hanya beberapa orang itu, dan juga binatang berpasang-pasang diperintahkan naik ke atas kapal. Dan dalam kisah 13, ayat 13 dan 14 ini Allah sebut ayat 14, yang belayar dengan pemeliharaan dan penguasaan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari. Balasan ni maksud kepada Nabi Nuh lah, rahmat kepada Nabi Nuh dan pemeliharaan kepada Nabi Nuh dengan kapal yang dibina tu. Kami awasi kapal itu dengan selamat, maknanya tak pecah, tak tenggelam walaupun banjir yang besar hebat dengan dahsyatnya. Digambarkan kapal Nabi Nuh pun walaupun dibuat secara manual, taklah berapa kukuh sangat kan, berbanding dengan zaman sekarang teknologi kan. Kapal Nabi Nuh tetap berlayar, tetap meluncur dengan selamat dan tidak pecah dengan pengawasan Allah. Allah sebut kat situ kan, dengan pengawasan Allah kan. Jadi daripada peristiwa kapal ini juga jadi pelajaran kepada generasi selepasnya dan sehingga kini lah bagaimana kapal itu dibuat. Sebab itu waktu tu tak ada teknologi kan, tak ada teknologi canggih tentang pembuatan kapal, tapi Allah dah sebut asas buat kapal ialah kayu dan paku yang dibuat secara tradisional kan. Jadi dalam kisah ini digambarkan walaupun ombak yang melanda itu mengganas setinggi gunung, di bawah mengganas, air atas pun mengganas, setinggi gunung ombaknya dengan arus yang sangat deras, tetapi Allah tetap memeliharanya dengan selamat, meluncur dengan selamat. Selamat sebab apa? Kerana pemeliharaan dan penguasaan Allah SWT. Pengajarannya, walau hebat mana pun persiapan, kelengkapan seseorang itu belum menjamin keberhasilannya. Belum tentu selamat. Dan sebaliknya, kalaupun lemah persiapan, kerana ketidakmampuan, tapi kerana pergantungannya dengan Allah, belum tentu tak selamat. Belum tentu tak berhasil. Kan? Walau lemah pun, Allah bagi pertolongan. Yang penting pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, contoh perang Badar lah, 313 nak lawan 1000. Macam lemah tentera Islam, tapi Allah bagi pertolongan, kemenangan. Itu satunya kan. Okey, baik, kalau kita lihatkan sedikit ambil masa sikit tentang realiti lah, kita bandingkan dengan kisah Titanic yang dibuat dengan teknologi canggih. Semua orang tahu kan kisah, walaupun tak tahu detail, tahulah kisah tu. Kapal yang dengan keselamatan, alat keselamatan yang lengkap, yang canggih, yang dijamin kuat, tak pecah, tak rosak. Engineer kata ini satu kapal yang sangat hebat, tak akan pecah. Tapi akhirnya pecah kerana hanya iceberg, terumbu karang kan. Jadi walaupun pada mata kasarnya dia sangatlah hebat kan. Contoh lain kan yang dekat dengan kita yang berlaku zaman ini, di mana di Aceh kan, yang peristiwa banjir besar yang di Aceh yang semua orang ingat. Dalam peristiwa ini habis semua, bukan rumah manusia, kapal apa juga, semuanya musnah. Semua kapal-kapal pecah, tenggelam, tercampak, terbalik. Ada yang tercampak daripada laut ke daratan, berpuluh-puluh kilometer naik ke langit, melintasi bumbung-bumbung rumah. Tapi dalam masa yang sama, rupanya
Ada satu kisah ustaz tu, dia pergi Aceh, dia kata dia duduk satu rumah. Betul rumah tu kata, ustaz ingat tak? Dulu peristiwa Aceh, ada satu kapal yang naik ke darat. Tersadai di satu bumbung. Ustaz kata ingat, itulah rumah saya. Dan saya masa itu memang tengah dalam cemas lah, dengan memang dah nak lemah, tapi tiba-tiba datang kapal, saya naik atas kapal itu dan saya selamat di atas kapal itu. Masya Allah. Dan ini satu nampak renungan bahawa kalau Allah nak selamatkan seseorang dengan cara apa sekalipun, kan, naik kapal tu naik atas kapal dan dia selamat. Satu bantuan daripada Allah yang tak terfikir, yang tak terjangka untuk menyelamatkan hamba-hamba yang dikendakinya. Dia hantarnya kapal. Itu satu pengajaran lah, kan. Dan contoh kapal yang tak pecah tadi, tentang kisah kapal yang pecah juga walaupun dengan teknologi yang canggih. Okey, satu lagi saya nak tambah. Isu sekarang ni, saya baca tadi pagi pun ada tapi tak sempat nak baca tentang sebelum ni pun ada persiapan banjir, ada yang baru tadi tentang pengumuman bahawa akan kemungkinan berlakunya banjir besar tak lama lagi di Malaysia kerana perubahan monsun cuaca. Berbagai persiapan yang dibuat. Jadi kita semua cemas. Mungkin rasa bimbang, kan. So banyaklah berdoa pada Allah, moga Allah melihara dan melindungi kita. Doa supaya kalau boleh dilindungi, dipelihara daripada segala musibah ataupun bencana. Dan kalau Allah beri juga ujian, orang yang tinggi makamnya dia akan berdoa. Doa dia tak minta ujian itu diangkat, tapi diminta supaya diberikan iman dan kesabaran, keteguhan dalam menghadapinya. Itu orang yang makam tinggi lah. Kalau kita memang, ya Allah angkatlah ujian ini, angkatlah musibah ini. Tapi kalau tidak pun diangkat, kita doa supaya Allah beri kita keteguhan iman. Kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut, kan. Okey. Jadi kita lihat di situ, sikit lagi ayat yang itu pengajaran yang kita boleh dapat dalam ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 15 dia kata, sungguhnya Allah kata sesungguhnya kapal itu jadi sebagai tanda kebesaran atau pelajaran. Dan Allah tanya, maka adakah ada orang yang boleh nak mengambil pengajaran? Allah ulang ungkapan ini, kan. Jadi kalau kita baca dan kita faham, kita boleh ambil pengajaran daripada kisah banjir ini. Yang kita dah bincang tadi secara ringkasnya lah tadi. Kenapa, mengapa, bagaimana dia berlaku? Sebab apa? Yang membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, azab Allah tak ada orang yang engkar dengan pelbagai cara. Kun fayakun, maka jadilah. Perancangan Allah itu sangat hebat. Al-Latifu bi ibadihi wa yarzuqu man yasha. Al-Latif, sifat Allah Al-Latif. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah untuk orang mukmin, dipelihara dan diselamatkan juga dengan pelbagai cara. Seterusnya kita boleh ambil pengajaran. Yang keempat, teruslah berdakwah. Lakukanlah amal dengan sabar dan memohon pertolongan daripada Allah dan yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga satu lagi pengajaran yang sepatutnya memberikan satu membekas dalam diri kita ialah kita lihat kalau dalam surah Nuh ada kisah yang detail tentang kisah ini, di mana kalau kita baca kan kisah ini ataupun bab ini, momen yang sangat-sangat sedih di saat air yang dah naik, yang mengganas tadi, banjir yang besar tadi dah naik, dah sampai dah melintasi bukit-bukit, dah tak nampak dah bukit-bukit. Nabi Nuh tetap lagi, kan, menyeru kepada anak dan isterinya. Masih menyeru di saat-saat akhir kat atas kapal tu. Marilah anakku, marilah isteriku. Sebab dia kata lah, Asim, dah tak ada lagi. Hari ini, saat ini tak ada yang akan melindungi kamu. Nabi merayu, memanggil anaknya. Tapi mereka tak mahu juga beriman. Kerana hidayah itu milik Allah. Pengajarannya tentulah kita hanya berusaha menyampaikan. Tetapi hasil usahanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan tanya apa hasil kamu buat, apa hasilnya, tetapi Allah tanya kepada usaha.
yang kamu lakukan, kan? Jadi itulah kisah yang akhir ni kita nampak kan, agak sad ending. Anaknya juga tidak menerima seruan yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam, kan? Jadi saya rasanya setakat itu dulu. InsyaAllah minggu depan siri seterusnya kita akan sambung lagi tentang kisah Allah sebutkan surah Qaum Al-Ad dalam next 32 insyaAllah. Jadi saya serahkan balik kepada Syakirah. Okey, terima kasih Ustazah atas perkongsian tahsin dan juga tadabbur tadi. InsyaAllah banyak ibrah yang kita dapat daripada tadabbur surah apa tadi Mah? Al-Qamar. Surah Al-Qamar yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Jadi satu lagi kat sini nak tambah sikit boleh tak Ustazah? Boleh. Jadi satu lagi silakan. ibrah yang kita boleh dapat kat sini, maknanya para nabi ni, maknanya orang-orang yang soleh kan, orang para nabi, para rasul ni apabila mendapat arahan ataupun mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah kan, walaupun benda tu macam tak logik, dia terus laksanakan sami'na dan wa ata'na kan. Kalau diikutkan kelogikan tu dengan kemarau atas bukit kan memang tidak ada logik. Jadi maknanya dalam Islam ini ataupun dalam akidah ini dia bukanlah berlandaskan kepada logik akal semata-mata. Jadi maknanya dia berlandaskan kepada akidah, iaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi. Maknanya kita beriman dengan Allah, kita percaya dengan apa ketentuan Allah, apa yang Allah suruh, maknanya kita akan buat. Kan dalam zaman sekarang pun kalau kita tengok kan macam dengan contoh dalam pembahagian harta pusaka kan. Contoh ni contoh yang paling simple lah yang kita boleh nampak dalam masyarakat kan. Kalau kita tengok mungkin kadang-kadang anak lelaki tak ada pun yang jaga mak tapi yang ayah ke kan, tapi anak perempuan yang banyak jaga kan. Tapi kalau ikut logik akal tu sepatutnya anak perempuan lah kena dapat banyak sebab dia jaga mak ayah kan. Tapi tak, dalam Islam tu dia memang telah dinyatakan begitu bahawa anak lelaki tu 2 kali daripada anak perempuan kan. Jadi maknanya yang lain-lain khidmat bakti tu maknanya Allah lah yang membalas kepada sesiapa yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi maknanya yang telah ditetapkan oleh Allah tu kita kena ikut sebab dia Islam ni tidak bertapak kepada logik akal semata-mata. Itu yang saya faham insya-Allah. Jadi insya-Allah banyak ibrah yang kita boleh dapat daripada surah daripada cerita Nabi Nuh ni dan seperti mana juga yang Ustaz dah nyatakan. Jadi insya-Allah ambil masa sikit. Jadi itulah mudah-mudahan menjadi panduan, ibrah ini menjadi panduan dan juga pegangan dalam kita melayari hidup di atas muka bumi yang sementara ini. InsyaAllah. So terima kasih, jazakumullahu khairan katsira pada semua. Jazakillah kepada ustazah yang tak jemu-jemu untuk memberi apa orang panggil tadabbur kepada kita dan tak jemu-jemu mengulangi benda yang sama saja dalam tahsin kan. Jadi sampailah sudah menjadi sebati dan juga dengan kita lah masa kita nak baca Al-Quran tu kan. Lama-lama dia jadi sebati, dia dah tahu dengan rasa macam kan dulu aku tak tahu tiba-tiba jadi tahu pula. Lepas tu sebati dah jadi boleh baca dengan baik kan. InsyaAllah. Jadi ada apa-apa persoalan ataupun yang nak kan macam mana kita sekarang pun dah pukul 10 dekat 10.30 dah. Okay. Kalau ada apa-apa cadangan boleh masukkan dalam kita punya grup ataupun direct kepada saya lah boleh insyaAllah. Cadangan ataupun pertanyaan boleh saya secara personal pun boleh. Jangan lupa bagi address kat saya. Saya nak post. Tapi kalau masuk dalam grup tu bolehlah kita kongsi-kong. Kongsikan betul tu kan. InsyaAllah. Okay. Buka lah wajah-wajah. Boleh ambil gambar. Buka wajah yang comel-comel tu. Kan? Walaupun di usia yang masih comel lagi semua insyaAllah. Alhamdulillah. Nur
nur apa? Nur Al-Quran, cahaya Al-Quran, cahaya iman. InsyaAllah tu berjaya-jaya muka semua. Okay, Salamah. Okay, lagi siapa? Zawiyah. Zawiyah sibuk tu. Kak Yam, Azlinda, Hania. Sebut Alhamdulillah. Najiha. Kalau ada apa-apa, ambil gambar kan? ambil gambar. Siapa nak ambil lagi ha? Dia tolong ambil gambar je boleh? Boleh. Okey. Okey. Senyum. Okey. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Kita sudahi kaji kita ni dengan Al-Baqarah dan juga Surah Al-As. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil Okey, salam. Semoga diberkati. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Jazakumullah khairan. Jumpa lagi. Mungkin minggu depan kita ada kan sebab kita yang minggu ni kita forward yang minggu lepas sebenarnya kan. Ustazah tak boleh attend tu. Okey. InsyaAllah next week. Okey, jumpa lagi. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam sayang, salam rindu semua. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Umi, terima kasih Kak Syah, terima kasih semua. Hamizal. Assalamualaikum. Kak Sal, Jiha. Terima kasih semua. Kak Sal sihat? Alhamdulillah. Jiha? Nama tak masuk. Tu dah tak apa. InsyaAllah ada je 2 minggu sekali. Mudah-mudahan insyaAllah Allah izin. InsyaAllah. Okay dah? Okay, kita keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.